Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam banyak-banyak sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara sejarah yang terpentingnya ialah sejarah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Selama lebih kurang 13 tahun baginda berdakwah di kota Mekah. Namun hanya sebilangan kecil sahaja daripada penduduk Mekah yang menerima dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai usaha dilakukan oleh musyrikin Makkah untuk menghalang kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara lembutnya atau secara kasarnya, dan kemuncak sampai peringkat baginda Nabi dan orang Islam di pulau hampir kebuluran orang-orang Islam beberapa tahun ini di antara apa yang pernah dilakukan oleh musyrikin Mekah terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membunuh Nabi. Karena dengan harapan dengan bunuh ini, apabila Nabi berjaya dibunuh, maka Islam dapat dimatikan. Gerakan Islam tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada kita, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal musyrikun. Mereka berusaha untuk memadam agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap bertegas untuk menyempurnakan agama dia, cahayanya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai akan yang demikian. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, hanya sebilangan kecil yang menerima Islam. Islam tidak ada kekuatan ketika mana era di Mekah bermula daripada umur Nabi 40 tahun sehingga umur Nabi 53 tahun. Islam belum diberi kekuatan pada ketika itu, sebab tu kalau kita tengok belum disyariatkan berperang. Bila orang Islam kena seksa, kena bunuh, Nabi minta mereka sabar di atas ujian-ujian yang Allah timpakan ke atas mereka. Setiap kali mereka bersabar, maka semakin bertambahlah penyiksaan yang dikenakan ke atas mereka oleh golongan musyrikin Mekah. Yang akhirnya Nabi minta mereka keluar daripada Mekah pergi ke Habasyah. Kali yang pertama, kali yang kedua lebih ramai daripada kali yang pertama. Karena kata Nabi, di sana ada seorang raja yang adil yang akan memberi pembelaan kepada orang-orang Islam sekalipun dia beragama Nasrani. Yang kemudian akhirnya rentetan daripada sinilah apabila penentangan itu semakin memuncak, sampailah peringkat Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada Nabi, izinkan kepada para sahabat untuk keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Maka lepas daripada peristiwa hijrah inilah kata ulama, lepas daripada peristiwa hijrah inilah kita melihat bagaimana Islam diberi suatu, orang kata apa, perkembangan ataupun semangat ataupun kekuatan yang baru. Nabi sampai di Madinah, Nabi melakukan berbagai perkara, di antaranya Sahifah Piagam Madinah yang kita baca. Banyak perkara-perkara yang dimeterai oleh Nabi SAW, membina kekuatan demi kekuatan. Masa di Mekah orang Islam tak ada apa. Sudut ekonominya, ketenteraannya. Sebab tu disuruh orang Islam bersabar. Perang pun belum disyariatkan kerana orang Islam belum bersedia pada ketika itu. Walaupun Allah boleh hantar pertolongan dan sebagainya, itu janji Allah dan Allah akan tolong Nabi dia. Tapi Allah nak tunjuk kepada kita apa pun kena ada persediaan dan persiapan. Tapi bila Islam dah berhijrah ke Madinah, Nabi bina kekuatan. Dari sudut ekonominya, para sahabat membina pasar Suqul Ansar untuk orang-orang Ansar berniaga dan sebagainya. Kita baca dalam sejarah. Kan, di antara tokoh yang besar Abdul Rahman bin Auf, tokoh ahli perniagaan dalam Islam yang cukup berjaya sehingga dipuji oleh baginda Nabi SAW. Membina kekuatan dari sudut ketenteraannya. Sehinggalah akhirnya sampai satu peringkat bila orang Islam ditekan. Tahun kedua hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang Islam ini untuk berperang. Setelah turunnya ayat dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-39 dan 40, Allah kata uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diberi keizinan kepada orang-orang yang dizalimi ini untuk berperang. Allah beri izin untuk berperang dengan sebab apa? Dengan sebab orang Islam kena zalim. Hak mereka diambil, kemudian mereka tidak diberi kebebasan. Kalau ada di kalangan orang-orang Mekah yang masuk Islam, mereka ditangkap, diseksa, dibunuh. Mana kezaliman? Bila orang Islam keluar daripada Mekah pergi ke Madinah, habis harta-harta orang Islam dirampas, dibedak sama-sama mereka, tanah, rumah dan sebagainya. Maka tahun Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat ni, Allah kata diizinkan berperang dengan sebab apa? Orang Islam dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah sesungguhnya sangat-sangat berkuasa untuk memberi pertolongan kepada orang-orang Islam ni. Siapa dia? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Mereka diusir keluar daripada tanah air negeri mereka sendiri tanpa kebenaran. Tak ada apa alasan yang membenarkan orang-orang musyrik menghalau, mengusir orang Islam keluar daripada Mekah. Mereka tak ada hak. Mana orang Islam dihalau, diusir, dibunuh, dizalimi dengan cara yang penuh dengan penganiayaan. Hanya dengan sebab apa? Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Diperangi orang Islam, dimusuhi orang Islam, diusir, dihalau orang Islam dengan sebab hanya orang Islam ni mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Beriman kepada Allah. Lalu Allah kata walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan ada satu golongan yang akan bangkit menentang golongan-golongan zalim ni. Mana bila depa buat zalim tak ada orang bangkit lawan. Sampai bila pun akan ada orang lawan kezaliman ni. Tapi kalau ada orang buat zalim, tak ada siapa bangkit lawan. Maka puak-puak zalim ni akan terus bermaharaja lela atas muka bumi. Habis dia akan runtuh habis masjid, rumah ibadat orang Yahudi, orang Nasrani. Dia akan melakukan kezaliman dengan sewenang-wenangnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak bagi halang puak-puak ni daripada terus melakukan kezaliman apa dia. Lalu Allah bangkitkan golongan-golongan yang akan bangkit menentang golongan-golongan yang zalim ini. Wala yansurannallahu may yansuruh. Dan demi sesungguhnya Allah akan tolong mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka rentetan daripada sinilah kita tengok peperangan demi peperangan demi peperangan, sehingga kan Nabi SAW ke akhir hayat baginda, 2 minggu sebelum baginda sakit lebih kurang, baginda mempersiapkan satu angkatan perang yang diserahkan kepimpinan angkatan perang ni kepada Usamah bin Zaid yang pada ketika itu baru berusia 17-18 tahun. Remaja lagi. Sedangkan di belakang dia ni ramai para sahabat yang lebih senior, yang lebih awal Islam, berpengalaman dalam peperangan bersama dengan Nabi, dan juga hak Nabi turut sama, hak Nabi tak turut sama. Banyak pengalaman, tapi
dalam peperangan terakhir sebelum baginda wafat, Nabi lantik Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Walaupun ada sikitlah para sahabat yang tak berapa setuju dan sebagainya. Bila pasukan perang ni menunggu arahan terakhir daripada Nabi, tak sempat Nabi bagi arahan terakhir untuk keluar pergi berperang. Nabi jatuh sakit sehingga membawa kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Tapi pasukan ini tetap diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dikekalkan Usamah sebagai panglima, akhirnya balik bawa kemenangan yang gemilang untuk Islam. Hebatnya orang Islam. Umur 17-18 tahun boleh jadi panglima perang. Anak-anak kita umur 17-18 duduk di mana tuan-tuan? Duduk naik motor tayar satu lagi, 17-18. Bezanya dengan apa yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dahulu. Mana Islam diberi kekuatan. Bila Islam ada kuat, bila Islam kuat, Islam boleh memerintah. Nak semayang dalam masjid, nak menegakkan syiar Allah dan sebagainya, mana boleh. Tapi duduk di Mekah tak boleh buat apa. Nak semayang depan Kaabah, mereka tangkap. Kan? Berapa banyak kisah yang kita baca, hatta Nabi sendiri semayang depan Kaabah, puak-puak Arab Quraisy Mekah baru lepas melih unta, mereka ambil perut unta main buah atas belakang tengkok Nabi. Baca Quran pun mereka, hanya beberapa orang sahabat yang berani, di antaranya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Itu je. Mana syiar Islam tak boleh ditegakkan dengan sebab kita tak ada kuasa. Tapi bila mari di Madinah, Islam berkuasa. Maka itu pentingnya kuasa. Dan bila Islam berkuasa, maka akan tertegaklah keadilan. Sebab Islam ni agama yang adil. Mana buktinya? Realiti kita boleh tengok dalam dunia hari ini. Tengok apa nasib orang Islam yang hidup dalam negara bukan Islam. Apa nasib orang bukan Islam hidup dalam negara Islam. Orang bukan Islam duduk dalam negara orang bukan Islam duduk dalam negara orang Islam. Diberi hak mereka. Hampa nak buat amal ibadat, hampa buatlah. Hampa nak cari makan, carilah. Bahkan kadang-kadang lebih daripada apa yang mereka dapat dalam negara mereka sendiri pun. Berbeza dengan orang bukan orang Islam duduk dalam negara bukan Islam. Kan? Apa berlaku di China, apa berlaku di India, kita tengok sehingga kan nak tutup aurat pun tak boleh, nak puasa pun tak boleh. Dihalang, dilarang untuk ditegakkan, masjid-masjid diruntuh dan sebagainya. Tak terbela. Sebab tu kalimah Islam itu sendiri menyebut kepada kita, Islam itu bermakna kita serah diri kepada Allah, tunduk, patuh, selamat. Mana kalau kita nak keadilan, Islam kena berkuasa. Kalau kita nak keamanan, Islam kena diberi kuasa. Bukan hari ini, sejarah sejak daripada dulu lagi. Waktu Nabi sampai di Madinah, Nabi meterai Sahifah Madinah, piagam Madinah. Yang di antara penduduk Madinah ni orang-orang Yahudi. Nabi tak bunuh mereka, Nabi tak memerangi mereka pada awalnya. Sebab apa? Sebab ada dalam sahifah orang Yahudi dituntut untuk bekerjasama membina kota Madinah. Kalau Madinah diserang, mereka kena tolong kerajaan Nabi. Kalau Madinah, kerajaan Nabi memerlukan sumber kewangan untuk perang, maka orang Yahudi juga hendaklah bekerjasama. Mereka diberikan hak untuk melakukan ibadat. Nak cari makan, carilah, buatlah apa. Jangan khianat kepada Nabi SAW. Itu. Dalam piagam Madinah ada termeterai benar tu kan. Perlembagaan yang Nabi buat dengan begitu cantik sekali. Tapi yang kata Yahudi ni perangai jahat. Sampai tahun ke-5 Hijrah, dia berpakat dengan siapa? Berpakat dengan musyrikin Mekah. Dan beberapa puak-puak yang lain untuk menyerang kota Madinah. Sehingga tercetusnya perang Ahzab atau peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun ke-5. Lepas daripada peperangan inilah Nabi memerangi Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan sebagainya. Akhirnya Yahudi dihapuskan daripada bumi Madinah secara totalnya. Padahal Islam dah beri kepada mereka hak-hak mereka. Kita juga melihat bagaimana dalam peperangan salib Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Umar Al-Khattab waktu dia buka bumi Palestin, bagaimana diberi hak. Tak ada berlaku pertumpahan darah. Berbeza ketika mana tentera salib menguasai orang Islam, disembelih orang Islam sampai habis. Dikatakan banjir kota Baitul Maqdis dengan darah-darah umat Islam. Tapi bila Islam ambil alih, diberi keamanan, esok ni mereka boleh buat ibadat dalam rumah ibadat mereka dengan tenang, aman, tanpa ada gangguan. Itu yang kata Islam kena berkuasa. Bila Islam duduk di atas, ini agama Allah. Panduan kita adalah Al-Quran, panduan kita adalah sunnah Nabi SAW. Maka semua orang akan mendapat haknya secara adil. Sama ada orang itu adalah orang Islam ataupun orang itu orang bukan Islam, akan diberikan
hak kepada mereka. Yang duk jadi zalim celaru ni bila Islam tidak berkuasa. Tapi bila kuasa diberikan kepada Islam, insya-Allah dunia ini akan mencapai keamanan. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah kata ulama, perkataan Islam itu sendiri berarti damai. Perkataan Islam itu sendiri membawa makna selamat, sejahtera, penyerahan diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Islam membawa perdamaian, Islam membawa keamanan. Sebagaimana hatta dalam peperangan sekalipun, dalam siri-siri peperangan waktu Nabi nak hantar para sahabat, Nabi pesan kepada sahabat, perangilah mereka yang memerangi Allah dan Rasul. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang yang sedang beribadat dalam rumah ibadat mereka, jangan runtuhkan bangunan, jangan tebang pokok-pokok kayu. Pesanan Nabi waktu Nabi nak hantar sahabat pergi berperang. Hatta dalam peperangan sekalipun dipesan demikian keadaannya, perang dengan mereka yang memerangi Allah dan Rasul. Sebelum perang, ajak dulu mereka kepada Islam. Kalau mereka tunduk patuh pada Islam, jangan memerangi mereka lagi. Mana tak ada hak lagi kamu untuk berperang dengan mereka. Cantiknya Islam. Sebab tu kita tengok Islam, bila dia pergi ke negara baru untuk dibuka, dia tak sebut penjajahan, dia sebut pembukaan. Bila Nabi menguasai kota Mekah, bukan disebut penjajahan kota Mekah. Kita bukan nak jajah, nak ambil harta kekayaan, buat balik ke negara kita. Tak, sebagaimana yang dilakukan oleh penjajah-penjajah dahulu, Portugis, Belanda, Jepun, mai. Kerana nak kekayaan. Tapi Islam datang nak bawa hidayah. Sebab tu disebut pembukaan kota Mekah. Nak buka minda, hati, akidah umat Islam daripada kesesatan kepada kebenaran, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah yang disampaikan pada petang ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا